Wanita hari ini, dan seperti yang telah pun kami war-warkan dari awal tadi, hari ini kita akan berbicara tentang topik daging korban. Mungkin dalam kalangan anda ketika ini di rumah ada yang sibuk mengerjakan daging korban juga, ataupun sedang memikirkan menu untuk dihidangkan seisi keluarga. Namun apa kata anda ambil sedikit masa untuk kita dengarkan ibrah di sebalik pengorbanan ini, dan bagaimana cara pengurusan, siapa yang layak untuk mendapatkan daging korban ini, dan macam-macam lagi yang akan terus dikongsikan bersama tetamu kita. Tu sambil-sambil siang daging kan, bagi-bagi daging korban tu. Tengok WHI Extra. Kita bersama dengan Ustaz Haryanto bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Farid. Apa khabar? Alhamdulillah selamat sihat. Hari Farid dan juga Fiza. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, sebelum kita buka soalan lebih lanjut, tapi kita nak tahu, kalau tahun ni kita dah tahu dah suasana dan situasi ini cukup berbeza dalam kehidupan norma baharu dan sebagainya. Tapi mungkin juga kita nak bagi kepada penonton satu penghayatan di mana pengorbanan ataupun korban ini juga boleh dikaitkan dalam situasi norma baru ini sekarang Ustaz. Betul Farid. Fiza dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya bila kita cerita pasal korban ni, dia bukan hanya menyembelih binatang. Itu physically saja. Okey. Islam bukan datang dengan benda-benda fizikal saja. Dia nak di sebalik itu hikmah dia. Hikmahnya sebenarnya nak mengajarkan kita tentang dia panggil semangat pengorbanan. So dalam konteks hari ini, kalau kita tengok sikitlah, kita konak Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala perintahkan untuk dikorbankan anaknya. Itu signifikannya. So kalau hari ini kita dalam konteks kita dengan norma baru, dengan orang yang tak ada kerja, dengan kita perlu berjaga-jaga, dengan keterbatasan. So ini semua pengorbanan dalam konteks kita hari ini. Yang penting kita masih lagi boleh untuk menjalani kehidupan. Walaupun kita ada banyak benda Farid yang kita kena tinggal dan kita kena buang. Betul. So inilah pengorbanan kita dalam konteks hari ini. Dan kita orang Islam lah hari ini sepatutnya yang boleh untuk nak survive dalam konteks new normal hari ini. Itu dia. Bagaimana pengorbanan dan perkaitannya dengan normal baharu yang kita lalui ketika ini. Kita semua sedang bertatih Ustaz, sama-sama untuk mengejar dan belajar tentang normal baharu ini. Dan kalau kita bercakap tentang haiwan sembelihan ataupun korban ini sendiri, mungkin ramai juga yang melakukan aktiviti korban, namun tidak begitu faham atau jelas tentang maksud ataupun pengertian di sebalik haiwan korban itu sendiri. Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit, adakah mungkin ada kalau melalui pembacaan korban ini ada yang korban wajib, ada juga yang korban sunat. Betul. Jadi siapakah golongan-golongan yang diharuskan melakukan perkara tersebut? Okey, sebelum tu Farid nak bagi tahu, pertama hari ini hari tasyrik Hari tasyrik. Bahasa mudah dia kalau kaitan dengan ibadah korban, hari tasyrik ni ialah hari orang-orang dulu dijemur daging-daging korban ni. Semalam sembelih. Semalam utamanya menyembelih. Utamanya menyembelih semalam. Tetapi hari ini masih boleh menyembelih. Dalam SOP yang baru, kita boleh sembelih sehari 5 ekor je. SOP barulah kalau di Selangor khususnya. 5 ekor semalam, 5 ekor hari ini, 5 ekor besok. Hari Senin last boleh menyembelih 5 ekor. So semua sekali 20 ekor. Itu yang pertama. So tasyrik ni maknanya daging tu disalai lah. Zaman dulu mana ada peti ais. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita cerita tentang daging korban ni Fiza, korban ni memang ada dua. Satu korban sunat, satu korban wajib. Korban wajib ni macam Farin katakan contohlah, dia dapatlah sesuatu benda yang gembira. Dia kata, kalau saya dapat benda ni, saya ingat tahun ni saya nak korban. Saya nazar nak korban seekor lembu. Itu dipanggil wajib. Wajib. Cuma kalau dia tak berjaya, dia nak korban juga, itu jadi sunat. Katalah benda tu tak berjaya dapat, tapi dia nak korban juga. So jadi korban tu sunat. Yang wajib ni kerana nak menyelesaikan nazar. Adapun korban-korban yang kita tengok hari ni, orang buat kat Kamboja lah, kat mana-mana semua tu, termasuklah di Malaysia, itu dipanggil korban sunat. So korban sunat, dia tak ada masalah. Dia tidak terlalu khusus sangat. Berbeza dengan korban wajib. Korban wajib, bezanya hanya pada tang makan. So orang yang berniat macam Farin saja, bagi contoh Farin kan. Bagi contoh saya dah ada kat sini. Bagi contoh nama lain kan orang pening mikir. Macam contoh Farin, so Farin tak boleh makan. Nah, Farin tak boleh makan, dan ada pandangan kata keluarga yang di bawah Farin pun tak boleh makan. Okey, siapa yang ditanggung? Isteri, lagi anak-anak, so tak boleh makan. Itu untuk korban wajib. Korban sunat tak ada masalah. Bahkan sunat kita makan. Contoh Fiza ada buat korban tahun ni. Satu bahagian contoh, so boleh ambil sikit. Untuk makan. Cuma disunatkan daging korban tu kita bagi pada 3. Okey, 1/3 kalau seekor lembu lah. 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin. 1/3 kita bagi hadiah pada siapa lah, kru yang ada ni boleh dapat. 1/3 lagi kita makan. Itu sunat. Okey. Tetapi afdal, Fiza ambil sikit je.
Buat goreng kicap je. Buat goreng kicap. rasa je lah. Buat sekali makan, lebihnya afdal disedekahkan. Okey. Itu yang afdal. So maknanya bila kita ambil tu tak payah banyak. Sikit cukup. Sepatutnya. Setakat rasa je lah. Setakat rasa Jamah saja. Tapi biasanya kalau saya sendirilah pengamalan di tempat saya Farid, kami memang bagi 1/3. Okey. Tapi kita bisik sikit kat dia. Ni ambil banyak-banyak ni bang. Nanti sedekahlah kat siapa-siapa. So dia dapat double. Betul tak? Satu dia dapat pahala korban, satu dia dapat pahala sedekah pula. Kita galakkan gitu. Kalau kita bagi cukup untuk makan je, so dia dapat pahala korban je lah. Itu. Okey, Fiza, saya tertarik bila Ustaz beritahu tadi, okey, korban wajib ni adalah antaranya ialah apabila dia bernazar, ada Bernazar, lafaz. betul. Jadi macam mana orang tu kata, kadang-kadang orang dia tak perasan, aku tahun ni kalau berjaya gini-gini aku akan korban ataupun nazar gini-gini. Sekali dia terlupa, dia tak buat atau apa yang jatuh kepada lafaz yang sah tu untuk dia wajib buat? Dia begini, untuk nazar ni kadang-kadang memang kita tak perasan. Kita tak perasan kita bernazar. Tapi kalau ada orang menjadi saksi bahawa kita bernazar, wajib kita buat. Selagi kita tak buat, bermakna kita berhutang lah. Oh, berjaga-jaga. Nazar ni hutang kita dengan Allah Ta'ala. Nazar. So kalau kita tak ingat, ada orang bagi tahu, Farin, kau hari tu kau cakap dapat ni kau nak sembilan lembu. Jadi tak 9 lembu tahun ni. Adakah aku cakap? Kalau orang ada saksi baru kita bercakap, so kita kena ambil lah. Okey, tu penting tu. Ustaz, kalau kita cakap tentang daging korban ni kan, ia antara aktiviti berskala lah yang Betul. setahun sekali diadakan. Jadi itu juga kadang-kadang menimbulkan rasa excited dalam kalangan masyarakat ni yang tak sabar nak menerima daging korban ni. Tapi dari segi terpuja Ustaz. Okey, jadi kan kalau kita cakap tentang pemberian daging korban, macam Ustaz katakan tadi 1/3 kalau kita buat seekor lembu, 1/3 untuk kita, 1/3 dihadiahkan, 1/3 juga untuk diberikan kepada orang lain. Tapi bolehkah sebenarnya daging korban ini dijadikan sebagai upah kerja? Sebab yang melakukan upah tu ramai, satu karya, satu kampung kan. Bolehkah dijadikan upah? Dia pertama sekali tadi Fiza sebut pasal daging korban lembu. Ya, sebenarnya korban lembu ke, korban kambing ke, korban unta ke, semua sama. Okey. 1/3. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Cuma kita kata tadi afdal ambil sikit, yang lain bagi. Dia tak mesti 1/3. Ini masalah yang berulang tahun saban tahun lah berlaku Farid. Kita ni duk pusing-pusing masjid surau jumpa masyarakat, itulah isunya. Kadang-kadang bila kita bagi tahu dia terperanjat. Silap-silap kita bagi tahu hari ni dalam wanita hari ni pun dia terperanjat juga. Haram hukumnya dia ambil daging korban tu atas nama upah dia menyembelih atau upah dia melapah. Saya melapah daging untuk pelapah, bawa petenang. Tak ada istilah daging untuk pelapah, tak ada. Kalau kita ambil atas dasar kita melapah, hukumnya haram. Sebab itu dikira upah. Upah ni kena faham Farin. Upah ni boleh jadi duit, boleh jadi tenaga. Boleh jadi barang. Okey. So kalau barang daging itu kita jadikan upah dengan sebab tenaga yang kita gunakan tadi itu. So haram hukum dia. Sebab daging korban dia tak boleh dijual beli. Bila upah ni dia jadi jual beli. Macam kita hari inilah kan. Tentu ada upah ke datang saja. Pengorbanan. Jadi maknanya daging yang diberi tu atas dasar timbal balik kerana dia buat kerja melapar, dia tak kira lah whatever dia buat. Maka dia dikira mengambil secara berbayar. Okey, jadi kalau begitu bagaimana kita nak meraihkan ataupun menghargai cantik mereka simple yang je. bekerja tu? Simple je Farid. Sebenarnya pihak masjid, pihak surau atau penganjur ada dua cara. Saya selalu saya bagi solusi sikit. Kadang kita ceramah tak bagi solusi orang mabuk. Betul. Pertama, masjid pasal orang excited bab kata Fiza tadi. Semua nak daging korban. Nak makan daging. So, pihak masjid boleh tengok conclude kalau 40 orang kata seorang sekilo 40 kilo. Beli siap-siap daging kat luar 40 kilo. Bukan daging daripada Bukan haiwan daging korban. korban. Yang dia bukan yang dikerjakan tu Daging sekarang RM30 dapatlah kan. Bukan Batam Pinang lah. Lebih kurang RM30 dia belilah. Sama. Ada setengah orang dia tak nak duit. Cara yang kedua bagi dia duit. Ada setengah tempat dia siap dah. Satu pekerja RM50, RM50. Mudah. Itu cara dia untuk selamat. Sebab kita kena faham yang kita buat ni ibadah. Bila buat ibadah dia kena tepat. Macam kita buat solat lah. Kau boleh suka hati. Betul tak? Solat raya pun masing-masing bukan main lagi beri nak dah ni. Apatah lagi ibadah korban. Betul. Kiranya kita melakukan ibadah itu tanpa kita mengharapkan imbalan. Dia bukan soal imbalan sebenarnya. Tak ada masalah kalau dia nak ambil sebagai orang tempatan yang memang dapat daging. Maksudnya beginilah Farid. Kita ni ramai kru ni. Katalah ni buat korban sama. So kita sekarang orang miskin kita bagi sekilo. Kru ni yang tukang buat kerja ni, tumbang lembu dan sebagainya. Dia pun dapat sekilo.
Okey. Tapi kalau kru dapat 2 kilo, kita tanya kenapa dia dapat 2 kilo? Oh tak, sebab tadi lembu tu dia yang tumbangkan. So tu dikira upah. Oh, jadi yang itu yang haram. Ya, Okey. itu yang haram. Maknanya sekilo tambahan tu kenapa dia dapat? Okey. Ataupun kita tengok dia bawa balik kaki lembu. Kadang tang kaki tu orang berebut. Pum dia bawa. Biasanya tang ekor. Okey. Ekor hilang dulu, cacat lembu tu. Kan? Mana dia ekor? Semua diam je, rupa selit belakang. Okey. Jadi ekor So dia. itu kalau dia ambil, kita tanya kenapa ambil? Oh, saya ketua kumpulan pelapah ini. Maka haram mengambil ekor tu. Okey. Tapi kalau kita kata kenapa bawa balik seekor satu kilo? Dia kata memang semua orang dapat sekilo. Orang sini pun dapat, fakir miskin pun dapat sekilo. Semua dapat 1 kilo. So itu tak ada masalah. Okey. Jelas tak? Jelas. Ustaz, nak tanya juga dari segi penyimpanan ni. Kadang-kadang kita dah dapat daging korban. Farin buat, Farin bagi kat saya. Ustaz buat, Ustaz bagi kat saya. Kawan-kawan buat, kawan-kawan bagi kat saya. So, Banyak saya dia dah ada dapat 8 kilo dah kat rumah kan. Betul. Jadi adakah dibolehkan kalau kita berkemampuan, contohnya adakah dibolehkan untuk kita menyimpan daging korban ni ataupun sebenarnya daripada daging korban yang kita dapat tu kita boleh juga diberikan kepada orang lain? Betul. Sekarang begini Farin, kalau kita bercerita soal hukum, menyimpan daging korban ni tak ada masalah. Walaupun memang pada awal-awalnya ada larangan dari Nabi SAW. Larangan itu, kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi beritahu kerana pada tahun yang sebelum yang Nabi larang tu, kerana ramai orang tak cukup makan. So kalau semua simpan, bila orang lain nak makan? Itu yang pertama. Kemudian pada tahun berikutnya Nabi kata tak simpan, tak ada masalah. Itu yang pertama dari segi hukum. So tak ada masalah nak simpan 2 bulan ke 4 bulan ke 5 bulan. Itu okey lagi. Ada orang disimpan daging, buka-buka tengok dah tak ada daging, ada emas pula dalam tu. Maknanya dah bertukar daging tu. Cuma masuk visa tadi saya percaya maksudnya ialah mana lebih bagus kita simpan atau kita agihkan pada orang. Saya kata tentulah kita agihkan. Kita sebenarnya kena faham para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita korban ini dia bukan hanya soal kita makan daging. Di semangat korban ni ialah kita memberi. Memberi. Sebab itu kita korban, bukan untuk kita. Kalau macam tu baik kita sembelih je dan diam, makan je semua. Betul. Korban ni sebab itu Allah Taala suruh beri kepada fakul minha wa atimul ba'isal fakir. Makan sikit kemudian bagi orang fakir. Wa atimul khani'a wal mu'tar. Bagi orang yang nak, orang tak nak. Jadi maksudnya apa? Semangatnya ialah kita berkongsi. Itulah pengorbanan. Okey Ustaz, bila kita cakap pasal korban kan, kita tengok ramai yang memang cukup teruja untuk membuat ibadah korban dan sebagainya. Tapi dalam cabaran ekonomi sekarang ni, kadang-kadang mereka ni ada orang yang biasa setiap tahun dia buat seekor. Betul. Ada beberapa bahagian maupun sebahagian. Tapi tiba tahun ni cabaran ekonomi dia tak dapat. Tapi orang kata tu dia punya rasa terkilan lah dan sebagainya, cukup sedih. Jadi macam mana kita nak pujuk ataupun nyatakan pada mereka tentang ibadah ni ataupun tak dapat nak buat tahun ni? Betul, Farin. Tahun ni bukan isu itu je. Bahkan saya sendiri patutnya hari itu kita buat dengan keluarga. Biasa tiap tahun kita buat seekor lembu. Yalah, tukang sembelih dah ada. Selalu orang nak mikir siapa sembelih kan. Jadi tukang sembelih dah ada. Tapi rupa-rupanya tahun ni dia kena ada dia panggil dokumentasi untuk SOP dia. Okey. Kalau tidak kau tak silap saya kena 10,000 kalau tak silap. Dendanya. Jadi sebab kita dah hujung, kita baru decide. Selalu tak ada masalah. Jadi bila macam ni dalam keadaan macam ni masalah. So kita tangguh dulu, memang terkilan lah. Terkilan sebab apa? Kita nak buat ini yang di keluarga lah, yang lain kita dah buat. Cuma dalam konteks ni macam Farin sebut tadi lah, saya kata beginilah, kadang-kadang dalam di sinilah fungsi niat tu dinilai. So don't worry. Don't worry. Kita memang dah berniat dah, tapi oleh kerana kekangan. So kita pergi kepada niat kita untuk nak berkorban, insya-Allah pahala dapat Farin. Walaupun kita tak bekerja tapi gaji masuk. Mana nak pilih? Bekerja gaji masuk atau tak bekerja gaji masuk? Jujur je lah. Tak bekerja lah. Ustaz, kalau saya boleh tambah kepada soalan ini. Kalau dari segi pemberian daging korban dan juga pengurusan yang tadi kan, siapa sebenarnya yang dibolehkan untuk makan daging korban ini? Dan kalau dah makan tu ada sisa bakinya tu, dari segi pengurusannya pula bagaimana Ustaz? Ya, kalau kita di Malaysia ni, Fiza, kita ni majoriti mazhab Syafi'i. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, dia ni hukum ibadah. Dia kata korban ni binatang yang disembelih kerana ibadah. Jadi bila benda ibadah, dia kena ikut syarat dia. So syarat dia dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dimakan melainkan orang yang layak untuk
buat ibadah tu. Artinya orang Islam. Jadi sebab itu kenapa dia tidak benarkan daging korban diberi kepada bukan Islam. Itu yang pertama. Tetapi kat sana ada juga pandangan-pandangan. Tak salah saya Mufti Wilayah pun ada nukilkan juga pandangan-pandangan. Sekiranya ada lebihan banyak, why not? Kita ambil pandangan lain daripada Syafi'i. Beri juga kalau sekiranya orang tu memerlukan. Tapi dulukan juga orang Islam dalam konteks ni. Jadi kita kena faham ini konsep dalam ibadah. Maknanya kita kata syaratnya begitu. Jadi pelaksanaannya kena begitulah. Kalau tidak tak jadilah ibadah tu. Macam kita solat mesti ambil wuduk. Kalau tak ambil wuduk tak salah solat kita. Sama juga dalam konteks korban tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Fiza, memang ada pandangan ulama yang suruh supaya daging korban ni dia punya sisa dia, Farid. Kena ingat, Farid. Binatang sembelihan tadi compare dengan kita dia lagi mulia. Kenapa? Sebab dia disembelih tadi atas maksud ibadah. Kita belum tahu lagi ni. Orang panggil mati katak, belum tahu. Kan? Mati saja kata orang. Jadi maknanya binatang tu mulia, maka dimuliakan tulang-tulangnya. So disimpan. Maksudnya disimpan tu ditanamlah. Cuma tak perlulah dikapankan. Kan lain potong. Maknanya bila kita dah makan ada sisa tulang dan sebagainya, sebaik-baiknya kalau korban tu simpan dan diuruskan dengan betul. Itu adab nama para ulama mengajar kita. Sebab tu orang Melayu ni adab dia banyak. Kalau kita tengok daripada dulu, saya daripada kecil belum jadi ustaz lagi lah masa tu. Memang ikut betul. Kutip, mak kata kutip semua tulang. Kutip kat mana pula buang tadi. Kutip walaupun tulang kecil-kecil. Sebab nak muliakan dia. Adab tu Adab tu. Kalau akikah kan, akikah dari segi masakan daging akikah ni digalakkan untuk masakannya manis-manis, ada manisan. Tapi kalau daging korban ni Ustaz, ada tak masakan-masakan yang tertentu ke ataupun tak kisahlah boleh? Buat sup, buat bistik, Sebut masak belakang tu macam ada orang masak. Dia sebenarnya masak manis ni memanglah ada pandangan. Kerana Nabi SAW suka benda yang manis-manis. Cuma masak kuzi apa semua orang Arab tak pernah tahu. Kalau kita pergi sana, Farid, kita cari masak kuzi dia tak tahu. Dia ada nasi mendi je. Kan? Lepas tu kalau ada nasi jenis lain dia pun tak ada macam kita. Tapi orang Melayu ni dia macam-macam lah nama jenama dia. Cuma kita kata dalam konteks masak untuk akikah. Sunat dimasak. Maknanya kita beri makan pada orang. Korban sunat diberi mentah. Satu lagi. Ilmu baru ni. Betul. Tapi kalaulah misalnya korban tu dibuat masak, apa hukumnya? Sah juga, tak ada masalah. Tapi sunat kita beri mentah. Itu lebih utama. Begitu. Baik, jadi sebenarnya banyak, terlalu banyak. Sejujurnya banyak dapat kita pelajari dan kita ketahui sesuatu baru daripada Ustaz Arianto pada hari ini. Jadi kita sekali ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Tak ada daging korban ke? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Dia penerbit je. Tapi ini tak kira upah ni. Bukan. Tak datang melapah. Tetap cakap. Okey, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Saya kira walaupun dalam tempoh masa yang singkat ini banyak juga ilmu-ilmu baru yang dapat kita pelajari ataupun untuk orang putih kata refresh lah untuk kita ingat kembali. Kepada anda semua yang sedang melakukan aktiviti korban ketika Cuma ini. tadi sikitlah Hafizah, bila kita sebut tentang tak boleh kita beri daging tu, bukan daging je Farin kulit, kaki lembu, setiap bahagian, kepala lembu, ekor lembu, semua sekali daripada binatang korban tu tidak boleh dijadikan sebagai timbal balik pekerjaan ataupun sama-sama gotong royong dia untuk melaksanakan korban. Tak boleh. Dari mana-mana bahagian haiwan sembelihan itu tersebut.